dan tidak dikira lagi dengan faktor gairah dan rakus menebang balak. Kembang pula tudung lagi ni. Tudung ni memanglah kan. Okey, dan sikap dolak dalih pemimpin PAS yang makan keliling juga terbukti meneruskan pakatan mereka dahulunya dengan DAP dan PKR. Kemudian muafakat nasional yang terakhir sekali Perikatan Nasional. Amalan mereka yang membisu kepada perkara yang mungkar semasa mereka jadi kerajaan. Jelas kita nampak sepanjang 33 bulan mereka di Putrajaya bersama abah kau. Betul tak? Jadi apa lagi yang boleh diharapkan dengan puak-puak ini? Dakwah Islam ditinggalkan, prinsip digadaikan, akhirnya apabila mahu dapat undi Melayu Islam macam biasa, didendangkan lagu Melayu Islam. Kan? Didendangkan berkenaan dengan hukum-hukum Islam, dalil-dalil dan sebagainya. Betul tak? Jadi PAS dan sikap hipokrit mereka ni berpisah tiada lah. Dah jadi macam satu kewajipan bagi mereka ni. Zaman gemilang PAS di era Tuan Guru Nik Aziz, almarhum Ustaz Fazino dah berlalu lah. Bagi saya sekarang ni dia macam hampas sajalah kan. Okey, ada beberapa perkara, tapi bagi saya simple lah. Ustaz ke, Tok Guru ke, kan, jika ajar agama mesti berunsur nasihat ataupun kebaikan. Menyeru orang buat baik, bukannya mencipta kebencian. Betul tak? Sebab kadang-kadang mereka ni menghasut sehingga menimbulkan permusuhan tu sendiri. Atau dia menjajah fitnah dan perkara yang tidak bersandarkan fakta, dan mewujudkan syakwa sangka dan persepsi buruk itu sendiri. Itu bukan ajaran agama. Ada beza berkenaan dengan. Dari itu kita lihat pihak berkuasa ataupun jabatan agama kena segeralah mainkan peranan supaya diorang ni tak berselindung di sebalik title gelaran agama ataupun parti agama yang galak menyebarkan kebencian dan boleh menyebabkan permusuhan sesama umat itu sendiri. Jadi kalau orang macam ni, layak ke kita gelar Tok Guru? Layak ke? Itu yang kita takut. Okey, jadi satu perkara yang saya nak terangkan di sini, KKM telah mengeluarkan satu SOP, pesakit COVID-19 tak perlu pakai pelitup muka dalam pengangkutan awam. Penguatkuasaan SOP baru ini bermula Rabu depan, iaitu 5 Julai 2023, dan jelas KKM Putrajaya, individu positif COVID-19 cuma dikehendaki memakai pelitup muka ketika berada di dalam kemudahan kesihatan lah, dan individu positif COVID-19 dikehendaki memakai pelitup muka ketika berada di fasiliti kesihatan. Dan kes baru menurun sebanyak 53 nisbah 5%. Kematian turun 35 nisbah 3% sebanyak 5 minggu kebelakangan ini juga. Dan status kawasan tempatan jangkitan di Malaysia dilanjutkan 6 bulan lagi sehingga 31 Disember 2023 ini. Jadi sebenarnya kalau anda masih lagi nak pakai mask pun tak ada masalah sebenarnya, tapi tidak menjadi kewajipan lah. Maknanya tidak wajib, maknanya atas budi bicara anda lah sendiri, kan. Anda tidak akan di compound atau sebab kita nampak lah kerajaan sekarang ni dia lebih fleksibel sebab kadar jangkitan itu sendiri sangat-sangat turun, sangat-sangat rendah. Jadi Yang Berhormat Menteri prefer mendidik. Kalau dah tahu pergi hospital, tempat ramai orang, tempat public, tempat ada orang sakit, so kalau kita sendiri ni rasa perlu untuk kita memakai mask, kita pakai mask, tak ada masalah. Dia kena ada common sense untuk pakai mask tu sendiri. Tapi tidaklah kata kerajaan memaksa atau KKM memaksa. Itu ada bezanya, okey. Macam tu juga kalau di dalam pengangkutan awam atau tempat sesak. Alright? Okay, tetes sekali lagi. Thank you Mr. Farid. Thank you Theo. So generous. Okay, baik. Seperti yang saya war-warkan tadi lah, FIP dah. Macam jauh je kamera aku ni. Ekonomi tak berubah.
Apa yang korang kata ekonomi tak berubah? Malaysia melonjak 5 tangga ranking daya saing dunia. Kenapa pula awak kata ranking ekonomi tak berubah ni? Jom beli rumah ni. Saya nak invite lah dia naik ke atas. Dia berani tak bercakap? Ekonomi tak berubah. Jom. Saya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda yang ekonomi tak berubah? Apa dia? Tadi awak kata ekonomi tak berubah. Apa dia tu? Maksudnya apa? Makin teruk. Ya, Malaysia betul. melonjak 5 tangga ranking daya saing dunia tau. Oh, ya ke? Okey. Ha. PMA ambil alih. So, pasaran bursa kita macam mana? Pasaran bursa, biasalah. Okey, berkenaan dengan pasaran bursa. Kalau awak tengok, pasaran bursa ni kalau orang yang melabur ni, dia datang dah pergi. Dia kalau dia nampak yang US dollar menaik, dia pergi beli yang sana. Tak kena itu tu US normal. dollar. Awak pelabur, awak lari ikut semasa. Nanti dia akan datang balik. Macam tak kena tu compare US dollar Macam dengan tak kena bursa. compare. Awak bercakap seolah-olah disebabkan oleh PMX. Okey. Disebabkan oleh PMX keadaan ini berlaku. Itu tak betul. Ya, Sedangkan betul. ringgit kita yang paling teruk adalah tahun 2022. Ya, soalan saya macam ni. Pasaran bursa sejak PMA ambil alih, hanya dia angkat sumpah je dia naik sekejap. Lepas tu dia merudum. Ringgit merudum. So, sesuatu ekonomi tu. Adakah disebabkan oleh PMX? Ya? Adakah Yelah. disebabkan oleh PMX? Siapa yang jaga negara ni? Oh, kalau awak nak level macam tu, sekarang ni negara lain tak terkesan ke? Pasaran bursa kalau mana-mana Asia Tenggara. Tunjukkan Malaysia saya turut. data. Tunjukkan saya data. Data apa? Lah, boleh Tunjukkan Google. saya data. Sekarang ni kita nak bercakap pasal ekonomi. Tunjukkan saya data. Kenapa cakap macam tu? Saya pun boleh kata, masa Muhyiddin Yassin tu, RM5 berbanding US dollar. Kalau mulut saya saja yang cakap. Tapi kalau saya cakap sekali dengan data, kan lain. Tunjukkan data. Tunjukkan data perbezaan sebelum ni, beza dengan baht, beza dengan Indonesia punya mata wang. Tunjukkan saya data. Dia bukan pasal macam ni. Sekarang ni saya pasal bursa tadi saya cakap. Sesuatu Tunjukkanlah saya data. among antara ekonomi. Kalau kita nak tengok, kita kena tengok pasaran bursa dulu. Okey, kita tengok pasaran bursa di Asia Tenggara, Malaysia tu corok. Sejak Najib jatuh, semua setakat ni awak jadi macam saya beritahu tadi lah, hanya dia angkat sumpah saja dia naik sekejap and then dia tak naik-naik dah. Sama juga dengan ringgit. So pasaran bursa. Sejak lama juga naik. Lama banyak mana tu lama? Berapa mata tu naik? Lama juga naik. Berapa mata lama? Okey, lama berapa lama? Berbulan-bulan juga. Berbulan boleh tengok balik kot. Dah tu, kenapa awak tak tunjukkan saya bukti? Terima kasih. Kalau saya kata berbulan-bulan naik, a few months ni je, 2 bulan ni kebelakangan ni je yang jadi macam ni, awak nak kata apa? Macam mana? Penat dah cakap pekak ni. Saya kata, sebelum ini, 2 bulan kemudian ni je yang merundum sebabkan oleh World Recession. 2023 punya World Recession. Even dunia, 66 negara terjejas juga. Okey, ya ke? Okey, boleh cek. Macam ni yang ni cuba buka pasaran market setiap negara Asia Tenggara. Boleh tengok comparison data, chat. Abang yang kata benda ni, abang yang kata turun, abang yang kata benda tu menjejaskan, abang lah tunjuk kat saya. Kenapa abang pula nak suruh saya buktikan apa yang abang cakap? Thank you so much. Sekarang ni abang yang kata, abang yang sendiri kata, pasaran lemah sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tunjukkan saya data. Sedangkan KDNK kita meningkat. Dan di rantau Asia, kita yang paling tinggi sekali. Oh, ya ke? Okey, macam ni lah. Bang, okey. Ya. Nilai 400 bilion nilai pelaburan dalam bursa saham Malaysia yang hilang 9 minggu berturut-turut. Itulah kita nampak kerana oleh sekarang ni ekonomi US tu sendiri dari recession ni daripada 2023 sekarang ni dah dijangka, lama dah dijangka. Tahun lepas pada Julai, pakar-pakar ekonomi telah
warning kita berkenaan dengan recession ini. Bukan Malaysia saja menghadapi masalah ini. Negara-negara lain, 66 negara pun turut sama terjejas juga. Tapi macam mana kita, KDNK kita, 5.6% suku pertama, even lebih baik daripada negara Asia yang lain. Cuba abang bayangkan. Mana data yang ni cakap ni? Okey, baik. Saya akan tunjuk. Okey. Ala-ala yang ni nak tunjuk, yang ni buka sekali pasaran kita. Pasaran kita comparison dengan Asia Tenggara. Kalau nak tunjuk kat saya pasaran ke apa, abang tunjuk sendiri, abang buka kamera sendiri. Abang siapa nak arah-arahkan saya tunjukkan data untuk abang? Yang ni kenapa? Siapa nak arahkan saya untuk data? Abang nak suruh saya pula tunjuk kat abang. Yang ni yang invite saya. Saya bagi tahu kalau yang ni nak suruh saya. Sebab abang tu sembang seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebabkan perkara itu terjadi. Tapi tidak. Tapi tidak sama sekali. Saya kenapa nak yang ni nak marah? Yang ni yang invite saya. So saya bagi tahu. Yang ni buka lah data pasaran negara Asia Tenggara. So boleh compare lah Malaysia ke tangga berapa. So kita bolehlah tengok kat situ. Indonesia, Singapore currency dia okey je. Pasaran bursa dia orang okey je. Kenapa Malaysia teruk? Okey abang, jangan duk. Ya, yang ni buka. Yang ni buka lah. Okey. Foreign punya pelaburan pun setiap hari bursa keluar. So macam mana kan nak cakap? Bang. Ringgit kita ni merundum. Sebenarnya tak betul paling rendah dalam sejarah. Dia kalau abang kata pelabur saham, abang diam je boleh tak? Kalau saya cakap, abang cakap, apa benda ni? Macam mana kita nak berhujah bila saya cakap, abang cakap? Dalam masa yang sama, kita saling bercakap. Bang, pelaburan saham ini dinamik. Pelaburan saham ini dinamik dan selalu berpindah randah. Depa akan cari market yang dapat bagi pulangan tertinggi. Depa akan kembali ke market bila sampai di harga yang paling ideal untuk mereka beli. Bila ringgit kembali mengukuh, akan mempengaruhi mereka untuk kembali nanti. Tapi kalau kita nak kata ringgit ni merunduk sekarang ni paling teruk dalam sejarah, tak betul. Benda ni insya-Allah sementara sahaja dan banyak dipengaruhi oleh faktor luaran. Antaranya faktor pertumbuhan perlahan China yang tidak seperti disangka. Yang penting ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi terkawal. Kadar inflasi sekarang ini 2.8% saja bang. Terendah dalam tempoh setahun daripada pertengahan tahun lepas. Kalau ringgit jatuh dan tiada pertumbuhan ekonomi dan inflasi melambung, itu yang patut dirisaukan. Tapi itu tak terjadi. Dari zaman Perikatan Nasional lagi, barang dah duk naik dah. Recession ni semua orang duk risau. Sebab tu kita orang tak nak PN jadi kerajaan kembali. Sebab apa? Sebab dia orang tak reti mentadbir. Dia orang tak reti nak bawa pelaburan. Pelaburan berapa juta yang masuk masa zaman Perikatan Nasional? Cuba abang bagi tahu saya. Cuba abang beritahu saya berapa ratus juta, berapa bilion pelaburan telah masuk. Hello? Hello bang? Oh bang? Bang? Main dekat bawah bang. Ya, dengar tak? Okey, tadi yang ni cakap, semua ni faktor, semua negara terjejas, apa benda semua disebabkan recession, China lah yang ni cakap. Tak, saya simple je saya cakap. Sekarang ni, BSKL kita merudung daripada PMX pegang, hari pertama je dia pegang sumpah. Dengan BSKL, saya dah terangkan dekat abang berkenaan dengan BSKL. Abang tak faham lagi ke? Abang tak faham. Disebabkan ringgit kita sekarang sedikit terjejas, sebab tu pelabur-pelabur ni dia pergi kepada mata wang yang kuat. And then bila ringgit kita sudah stabil nanti, dia akan come back. Apa tak? Dia disebabkan keyakinan pelabur-pelabur kita dah berkurang. Yang ni kena faham. BSKL. Tunjukkan pelaburan banyak mana yang masuk. Sekejap. Okey. Dia macam ni lah. Pelaburan yang banyak masuk. Kalau yang ni nak tepat data, yang ni buka je BSKL. Boleh tengok kat situ. Kita tengok comparison antara Brunei, Indonesia, tak payah pergi jauh-jauh, antara Asia Tenggara saja je. Buka lah abang tunjuk kat saya, buat apa abang nak arah-arah kat saya?
Tadi Tunjuk. Lain Yani yang kali invite tanya saya. Yani nak yang invite bawa saya. Tak, fakta, Yani yang invite nak saya. bagi tahu macam ni, silalah bawa. Tak Tak, payahlah sebab kata tu saya cakap tadi, sekarang ni di hujung jari. buat Yani apa buka nak GBS suruh KL. saya. Buat apa nak suruh Lah. saya? Saya nak tunjuk fakta saya. Abang boleh tunjuk fakta abang. Lah sekarang ni Yani, semua orang boleh tahu BSKL kita jatuh merudum. Bukan senang nak urus ekonomi macam Rafizi cakap, oh kita ada formula ni. Dia bukan semudah yang kita petik jari sembang macam tu. BSKL bukti kita segala-galanya. Lemah. Sangat-sangat lemah. Ditambah pula dengan semua foreign punya duit semua bawa keluar. So kat mana yang yakinnya setakat BMF umum, pelaburan umum sana, umum boleh umum. Tetapi carta chat kita, data kita tak boleh tipu, tak boleh pusing. Carta BSK kita mudah. Data yang abang kata tu, yang abang kata tadi tu, yang abang kata pelaburan tak masuk tu, bagi tahu saya. Apa yang tak masuk sekarang ni pelaburannya? Yang ni bukan je BSKL. Yang ni bukan je BSKL. Kan senang. 2023 catat 71.4 pelaburan, lonjak hampir 60%. Okey, kat mana data tu? Saya tahu di sini. Kat mana tu? Sebanyak 71.4 pelaburan dalam sektor ekonomi diluluskan pada suku pertama 2023. Peningkatan 59.7% berbanding RM44.7 bilion untuk tempoh masa yang sama pada tahun 2022. Abang diam dulu bang, abang mute dulu. Nanti suara saya tenggelam sebab saya tutup mic gas sebab saya takut suara saya tenggelam. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu merangkumi 1,265 projek yang berpotensi menjana 24,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Tadbir urus yang baik merupakan faktor yang penting lah untuk pelabur-pelabur masuk. Sebab apa yang sebelum ni pelabur tak mau masuk? Sebab ketidakstabilan ekonomi tu. Sebab apa? Masa PN jadi kerajaan dulu pelabur duk lari. Pelabur duk lari sebab apa? Sebab tak ada kestabilan. Tak ada kestabilan sebab tu pelabur duk lari, kilang-kilang duk tutup. Okey, kilang duk tutup. Okey. Kilang apa yang tutup? Lah satu-satu. Saya tengah cari data. Lepas tu nak kena... Okey, baik. Kilang tutup zaman PN saya cari kejap. Contohnya. Ni, kilang Frank di... sekejap. Saya tunjukkan gambar terus. Senang. Saya tunjukkan gambar. Tak ada masalah. Zaman PN... Okey. Pelabur-pelabur semua lari. Sebab apa lari? Sebab SOP. Nanti dulu. SOP yang tutup, buka. Kan? Paling lama tutup di dalam sejarah. Sekejap. Okey. Tu zaman PN lah. Yes. Perikatan Nasional. Okey. Zaman PN include COVID betul? Sebab korang ni buat darurat di ekonomi. Tak, saya tanya. Termasuk zaman COVID lah, betul? Betul ke? Betul lah, termasuk zaman COVID lah, betul? Zaman COVID itu adalah alasan untuk diorang ni sebenarnya. Tak, saya tanya, jangan marah. Saya tanya, termasuk zaman COVID lah dia tutup. Saya cakap kuat sikit sebab abang bercakap dan saya bercakap. So data yang ni baca tadi, data pelaburan yang dia bawa masuk tu, yang ni ambil daripada mana data tu? Sekejap, satu-satu. Bertalu-talu ni. Sekejap nak tanya berkenaan. Tak, benda relate. Semuanya relate. Yang nak cari. Yalah, sabar saya cakap. Yang ni just buka BSKL. Tengok foreign duit kita keluar. Buka abang tunjuk kat saya. Abang buka abang tunjuk kat tak, saya. Saya ni ada satu handset je. Saya ni rakyat mahir ada satu handset. So saya guna ni macam ni lah. Kalau tak boleh nak tunjuk maknanya abang nipu lah. Saya ada satu handset. Handset ni lah saya guna untuk. Itu tak boleh dijadikan satu alasan. Kalau tak macam boleh, ni lah mentaliti. Lepas tu duduk suruh orang buka. Tak boleh macam tu. Yang ni yang invite saya tak tahu. Saya punya hujah, abang punya hujah, abang tunjuklah. Saya rasa apa yang abang cakap tu penipu. Tak betul. Tak ada tipu. Semua orang boleh kalau dalam 2,200 orang ni boleh buka je BSKL, boleh tengok carta, boleh tengok carta daripada zaman PMX sampai sekarang. BSKL dan naik atas senang. Nah, semuanya senang je. Tarik je BSKL, tengok foreign
keluar duit macam mana, duit dalam kita tinggal pasaran bursa kita hanya retail saja yang banyak. Semua institusi foreign yang duit ni semua orang buat keluar. So macam mana nak cakap kita punya market, kita pelaburan ni kuat. Setakat umum memanglah boleh umum. Saya umum ini peruntukan 40 bilion. Saya umum ni. Tapi data tak tipu yang ni. Data tak boleh tipu. BSKL tak boleh tipu. Abang menipu je. Abang tak ada data apa-apa pun. Abang tak ada data apa-apa pun. Boleh tengok BSKL. Abang tak ada data apa-apa pun. Abang tak payah menipu lah dekat sini bang. Saya ni dah semua orang 2,400 ni boleh Google BSKL kita macam mana. Sini data. Ringgit jatuh. Boleh tengok BSKL kita macam mana. Boleh tengok ringgit kita macam mana. So sesuatu negara tu kita nak tengok. Kalau yang ni cakap China recession, sebab tu efek semua negara. Indonesia okey je, Brunei okey je. Masa Perikatan Nasional bang, apa yang telah dibawa oleh Perikatan Nasional sejak Mac 2020, dia ambil alih saja. Apa manfaat rakyat PN dan BN ni dapat masa tu? Masa tak, mereka faham sekarang ni saya bercakap tadi. Saya tak macam mana saya nak berhujah kalau asyik saya cakap abang cakap. Kalau politik sentiasa tak stabil, harga barang makin naik, pelabur lari ke negara jiran, peluang pekerjaan tak ada masa tu, tekanan hidup rakyat meningkat, dan kita boleh lihatlah masa PN dalam kerajaan, kita tengok harga barang pun dia tak boleh nak kawal. Turun ringgit pada turun 4.75 pada 2022. Okey. Pada 2022. Okey, macam ni lah yang ni. Kalau yang ni rasa, sebab daripada awal saya masuk ni, saya tak ada comparison saya tunjukkan dekat abang. Okey, saya tunjukkan dekat abang. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Ni bahananya kalau PN memerintah. Tengok apa yang jadi. Malaysia stock currency fail as country declare state of emergency. Inilah penyebabnya jika kita ada kerajaan yang pentingkan diri sendiri. Oh ya ke? Dia istihar darurat. Ya ke apa? Memang betul. Ini adalah state. Ni currency fall terus, bukan fail terus, fall terus. Malaysia declare apa yang dia orang buat? Declare COVID state of emergency. Cuba jadi baca tarikh tu bila? Tarikh bila je? Faham tak dia cakap apa ni? Takkanlah sekarang. Ni tengok tarikh tu. Januari 2021 betul? Januari 2021 Malaysia kalau currency 2020 sampai 2021. Bang, dengar dulu bang. Kalau abang nak bercakap okey, dengar saya cakap dulu. Tak kira lah sekarang ni sebabkan masa tu semuanya rendah, betul? Barang rendah sebabkan kuasa belian tu. Tapi disebabkan oleh darurat tu sendiri, state of emergency tu, dia kononnya nak curb surging COVID cases. Tapi kita nampak COVID cases semakin meningkat masa tu. Tapi currency fall. Currency teruk jatuh. Hampir kalau saya rasa boleh sampai tahap RM5 untuk $1 lah. Memang boleh sampai RM5 untuk $1. Okey, saya tunjukkan lagi. Apa terjadi masa tu. Saya tak ada masalah. We can do this all day. Okey. Jadi, kalau kita lihatlah, kalau abang nak kata. Yang ni maintain stock tadi. Bagi data tadi saya nak baca. Saya nak baca. Data apa? Tunjuk. Data tadi lah Malaysian stock. Malaysian stock currency tu. Yang ni tunjuk balik. Tunjuk balik. Hello? Apa? Yang tadi yelah, tu? Malaysian stock yang false tu. Yang apa? Okey, tunjuk Malaysian stock tu. Okey. Scroll balik. Buka. Okey, tu tahu lepas bila? Tu, apa yang abang nak tengok dekat situ? Okey, 20. So, Januari 2021. Okey, yang ni setuju tak? 2020 sampai 2021, semua negara terkesan. Tetapi sekarang ni COVID dah tak ada. Malaysia stock sekarang ni. Tapi adakah negara lain buat lagi teruk? darurat macam Malaysia? Pelaburan kita lagi adakah bagus? Darurat? Bang, adakah darurat macam tak, Malaysia? Saya bukan cakap pasal darurat.
Saya bukan cakap pasal darurat yang ni. Yang ni kena Tak. faham. Saya That's why. tak. Yang ni dengarlah Di saya sini, cakap pula. abang Asyik diam yang ni dulu, je abang nak diam dulu. bercakap. Saya nak bercakap. Abang Tak diam dulu. boleh Dengar bagilah saya saya cakap. cakap macam ni. Lah, asyik yang ni Dia je bercakap. Bila abang, saya nak dia bercakap, macam yang ni ni lah. potong. Bila saya cakap, yang ni potong. So, bila saya nak Abang yang berhujang ni. cakap, abang yang potong saya cakap. Abang yang potong saya cakap sekarang ni. Abang Okey, yang potong okey. saya cakap. Okey lah, yang ni Abang cakap yang lah. Yang ni potong saya cakap. cakap. Okey, Sekali okey. saya Yang ni nak cakap. bercakap, abang bercakap. Okey, Sekali saya okey. nak bercakap, abang bercakap. Cakap. Okey, Ah. yang ni boleh cakap. Yang ni boleh cakap. Cakap. Bila saya bercakap tanya. Bila saya cakap tanya. Macam mana saya nak bercakap kalau asyik bercakap aja? Okey, yang ni bukanlah data. Tadi Malaysia Fall Stock. Baca. Saya nak dengar. Saya nak dengar juga pakar ekonomi macam Yani ni bagi tahu. Saya bukan pakar ekonomi. Tapi saya ambil tahu berkenaan dengan ekonomi. Saya baca dulu, saya refer, saya tak jadi bodoh macam abang. Abang nak datang, cakap, kononnya sebabkan oleh Anwar Ibrahim. Apa faktornya kalau abang kata sebab Anwar Ibrahim? Apa faktornya? Adakah sebab Anwar Ibrahim sebab apa? Sebab recession lah abang, tahun 2023 ni. Abang jangan main persepsi boleh tak? Okey. Kita sekarang ni 66 negara telah pun terjejas sebab apa? Sebab recession tu sendiri. Recession 2023 ni memang telah dijangkakan. Memang dah dijangkakan pun. Macam ni lah Yani. Macam ni lah Yani. Kalau so Yani abang kata memang recession tu tak betul lah. tak. Even US banks, dia orang ready for shrinking profits and recession. Okay, so bila saya boleh bercakap je? Bila saya boleh bercakap? Dah tu kalau saya tak bercakap, nanti bagilah saya cakap pula fakta saya. Yang ni dah banyak sangat dah fakta ni. Bila saya nak bercakap? Tadi recession. Ada yang beri alasan bahawa tak adil untuk nak bandingkan masa COVID. Diamlah, saya nak bercakap ni. Diam dulu sekejap. Tapi ini tak menjawab kenapa pasaran saham dan mata wang Malaysia kan kita kalau kita tengok selepas PRU